Hai, salam sejahtera. Okey, untuk latihan intensif 5.1 muka surat 138. Okey, latihan ini melibatkan janjang aritmetik. Okey, cikgu terus pergi kepada soalan kedua. Bagi setiap janjang aritmetik yang berikut, cari sebutan ke N seperti yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, untuk A, rujukannya negatif 12, negatif 9, negatif 6. Dan dia nak kita cari sebutan ke 9. Okey, penyelesaian. Okey, bila nak cari sebutan, kita guna rumus ini. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 kurungan D. Okey, macam mana kita nak cam dia punya rumus Tn. Sebelum ni, dalam video sebelum ni, cikgu ada sebut, ingat perkataan tempat ke 9, kan? Okey, jadi N sekarang adalah 9. Okey, sebutan itu mewakili N. N sama dengan 9. Okey, A-nya adalah negatif 12, iaitu awal huruf yang pertama. Dan D-nya adalah negatif 9, tolak dengan negatif 12. Jadi kita dapat 3 sebagai D, ataupun beza sepunya. Jadi kita masukkan dalam rumus T9 sama dengan A-nya tadi dah diganti dengan negatif 12 tambah N9 tolak 1. D ini letakkan dia dalam kurungan. Okey, kemudian kita selesaikan. Negatif 12, 9 tolak 1 ni 8. 8 darab 3 dapat 24. Jadi negatif 12 tambah 24. Sebutan ke-9 kita adalah 12. Okey, kita lihat B. Gunakan rumus yang sama. Okey, N-nya adalah 15. Okey, A-nya 1/3. Kemudian D iaitu beza sepunya, negatif 1/3 tolak 1/3. Jadi dapat negatif 2/3. Okey, masukkan nilai dalam rumus. Okey, ini 15 tolak 1, 14 ya. 14 darab negatif 2/3. Dapat negatif 28/3. Okey, ditambah dengan 1/3, dia jadi negatif 27/3. Negatif 27 bahagi 3, dapatlah negatif 9. Okey, kita lihat soalan ketiga. Tentukan bilangan sebutan bagi setiap janjang aritmetik yang berikut. Okey, berbeza dengan yang tadi. Yang tadi dia bagi sebutan ke berapa nak cari. Tapi untuk yang ini, dia nak bilangan sebutan. Okey, dia dah bagi jujukan negatif 0.12, 0.07, 0.26. Ada koma titik-titik ni hingga 1.97. Jadi yang 1.97 ni adalah sebutan terakhir. Okey, dan kita wakilkan dia sebagai Tn lah. Okey, tempat ke N, sebutan ke N. Okey, masih lagi menggunakan rumus yang sama. Tapi sekarang kita tahu Tn-nya. Okey, tempat ke N-nya. Sebutan ke N-nya ialah 1.97. Macam mana awak nak kenal pasti? Okey, kalau soalan tadi, nombor terakhir masih ada lagi koma dan titik-titik kan. Maksudnya ada lagi nombor yang tidak selesai. Tapi kalau untuk soalan ini, nombor terakhir, okey, dia berhenti di situ sahaja. Dah tak ada koma, dah tak ada titik di hujungnya. Jadi dia adalah sebutan ke N. Jadi sebutan ke N adalah 1.97. A-nya adalah yang awal, negatif 0.12. Okey, D-nya macam biasa, tolakkan 0.07, tolak dengan 0, tolakkan dengan negatif 0.12. Jadi D-nya 0.12. Okey, masuk nilai. Tn ni tadi 1.97. A adalah negatif 0.12. N yang kita nak cari. Okey, bilangan sebutan ni adalah N tolak 1 dan D-nya adalah 0.19. Okey, awak selesaikan sekarang ni 1.97. Negatif 0.12 ni bawa ke sebelah sini dia jadi tambah. Dia dapatlah 2.09. Nah, ini darab masuk 0.19 N tolak 0.19. Okey, kumpulkan. Okey, susun 0.19 N sama dengan 2.28. Mana dapat 2.28 ni? Okey, dia dapat dari ni 2.09 tambah 0.19. Kemudian cikgu cuma susun semula lah. Jadi dapat
Okey, 2.28 bagi 0.19. Jadi N sama dengan 12. Okey, kita tengok B pula. Okey, B masih lagi menggunakan rumus yang sama. Okey, Tn-nya, sebutan ke N-nya adalah yang ujung ni 27X tambah 13Y. Okey, A-nya adalah X. D-nya adalah 3X tambah Y tolak dengan X. Okey, jadi dapat 2X tambah Y. Okey, jadi kita masuk dalam rumus. Okey, sebutan ke N 27X tambah 13Y ni ya. Sama dengan A, A-nya adalah X tambah N tolak 1 dan D-nya 2X tambah Y. Okey, kita kumpulkan sebutan serupa. Okey, yang sebelah sini ya, kita kembangkan dulu. Jadi dapatlah X, N darab 2X, 2NX, N darab Y, NY. Negatif 1 darab 2X, negatif 2X, negatif 1 darab Y, negatif Y. Okey, yang merah ni adalah sebutan X. Okey, kumpulkan dia. Okey, yang negatif X ni dapat daripada X tolak 2X ya. Okey, jadi saya kumpulkan X jadi 2N tolak 1. Okey, sebutan X kita boleh faktorkan. NY dengan tolak Y kita kumpulkan juga boleh difaktorkan. Okey, jadi sekarang ni nak cari X. Jadi saya bandingkan 27X sebelah kiri dengan 2N tolak 1X sebelah kanan. Okey, jadi 27 sama dengan 2N tolak 1. Juga ambil yang merah X-nya saya abaikan. Jadi N sama dengan 14. Okey, kita lihat nombor 4. Cari hasil tambah bagi janjang aritmetik negatif 23, negatif 17, negatif 11 yang mengandungi. Okey, A dia nak 17 sebutan. Okey, bila ada perkataan hasil tambah, maka soalan ini dia menggunakan rumus SN. Okey, sama dengan N per 2 dalam kurungan 2A tambah dalam kurungan N tolak 1D. Okey, 17 sebutan. Maksudnya dekat sini sekarang N tu adalah 17. A-nya adalah negatif 23. D-nya negatif 17 tolak negatif 23 dapat 6. Jadi masuk dalam rumus semua nilai ni. Jadi S17, N ni ganti 17 per 2, 2 dan A ni negatif 23. Tambah dengan N sekali lagi 17, kemudian tolak 1 dan D-nya diganti dengan 6. Okey, selesaikan 17 per 2. 50 ni setelah saya selesaikan yang dalam kurungan ya. Iaitu 2 darab negatif 23. Kemudian tambah 17 tolak 1, 16 darab 6. Okey, lepas tu selesaikan dapatlah dia 50. Jadi hasil tambah untuk jawapan A 17 sebutan ialah 425. Okey, kita pergi pada B. B ni 2N sebutan dalam sebutan N. Masih menggunakan rumus yang sama, tapi sekarang N-nya adalah 2N. Jadi N ni kita ganti jadi 2N. Okey, itu saja kita ganti. Kemudian A sama macam A tadi ya. Nilai A ni sama macam soalan A. A-nya adalah negatif 23. D-nya juga sama iaitu 6. Sebab dia masih dalam janjang aritmetik yang sama. Okey, kemudian kita selesaikan bahagian yang boleh diselesaikan. Negatif 23 darab 2 boleh selesai. Yang ini pun boleh dikembangkan. Okey, jadi permudahkan. Okey, ni kita permudahkan lagi lah ya. Sebab yang dalam ni dia tidak faktor sepenuhnya. Jadi kita faktorkan 4 keluar. Jadi 4N kurungan 3N tolak 13. Ingat kalau macam ni mesti faktor habis. Okey, jangan buat sekerat jalan. Okey, seterusnya kita tengok 4C. Okey, cari hasil tambah bagi janjang aritmetik. Masih rujukan yang sama. Yang mengandungi sebutan terakhir 121. Okey, jadi sekarang sebutan terakhir tahu, tapi kita tak tahu dia bilangan keberapa sebutan terakhir tu. Jadi Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, Tn dia dah bagi 121. A adalah negatif 23 sama macam tadi. D adalah 6. Jadi masuk nilai 121 sama dengan negatif 23 tambah N tolak 1 kurungan 6.
Jadi kita selesaikan sehingga dapat nilai N. Okey, N-nya adalah 25. Okey, dah dapat N 25, barulah kita boleh masukkan dalam rumus ini. Okey. Kenapa cikgu pilih rumus ini? Sebab rumus ini ini ada menyebut sebutan terakhir. Jadi kita boleh guna L ni sebagai 121. Okey, S25 sekarang, dia 25 tu ganti dekat N, 25 per 2. A adalah sebutan awal negatif 23 tambah dengan sebutan terakhir 121. Jadi kalau soalan itu dia ada sebut sebutan terakhir, gunalah rumus yang ini. Okey, N per 2 A tambah L. Okey, lebih mudahlah Jadi dapat S25 sama dengan 1225. Okey, kita pergi nombor 5, diberi Sn sama dengan 2n kuasa 2 tolak 5n. Cari A sebutan pertama. Okey, penyelesaiannya untuk A. Okey, jadi kita guna saja rumus yang ada dalam soalan. Okey, gantikan n dengan 1. Okey, jadi 2n kuasa 2, 1 kuasa 2 tolak 5n, 5 kurungan 1. Jadi dapat sebutan pertamanya adalah negatif 3. Tetapi untuk B sebutan ke-9 kita perlu guna rumus ini. Okey, iaitu Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Okey, sebutan ke-9 jadi S9 tolak S8 lah. Okey, jadi S9 sama dengan 2. 9 kuasa 2 tolak 5 kurungan 9. Okey, jadi dapat 117. Yang S8 pula dapat 2. 8 kuasa 2 tolak 5 kurungan 8. Jadi dapat S8 ni 88. Okey, jadi sekarang bila ditolak, okey, sebutan ke-9 kita ialah 29. Okey, kita tengok C pula. Okey, sekarang C ni nak hasil tambah dari sebutan ke-4 hingga sebutan ke-8. Okey, bila ada perkataan macam ni sebutan ke-4 hingga sebutan ke-8, okey, penyelesaiannya gunalah rumus ini. SM anak peranah ni kiranya M hingga N lah sama dengan SN tolak SM tolak 1. Okey, jadi sekarang 4 hingga 8. Jadi N ni ganti 8, M ni ganti 4 tolak 1. Ikut rumus 4 tolak 1. Jadi sekarang S 4 hingga 8 ni adalah sama dengan S8 hingga S3. S8 nilainya kita dah cari tadi dalam B. Okey, sekarang saya cari S3. Jadi 2, saya masuk 3 dalam ni 3 kuasa 2 tolak 5 kurungan 3. Okey, jadi saya dapat S3 sama dengan 3. Okey, tadi dekat bahagian B. Okey, tadi dekat B kita dapat sebutan ke-8 adalah 88. Jadi sekarang 88 tolak 3. Okey, jadi hasil tambah sebutan ni dapat 85. Okey, kita tengok soalan 6. Sebutan kedua suatu janjang aritmetik ialah 1 per 2. Dan hasil tambah 14 sebutan yang pertama ialah negatif 70. Okey, ni dia suruh cari A beza sepunya. Okey, daripada pernyataan ni, okey, sebutan kedua iaitu T2 sama dengan 1 per 2. Okey, kita guna rumus Tn. Okey, untuk aritmetik setengah sama dengan, okey, ni A tambah 2 ni N. N dia adalah 2 tolak 1. D kita tak tahu. Okey, jadi sekarang kita selesaikan persamaan ini ke bentuk yang paling mudah. Jadi dapat 1 sama dengan 2A tambah 2D. Dan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian kita ada maklumat kedua, hasil tambah 14 sebutan yang pertama ialah negatif 70. Jadi kita guna rumus Sn. Okey, yang ini adalah sebutan ke-14, hasil tambah 14 S14 sama dengan negatif 70. Jadi negatif 70 sama dengan N tu diganti 14 per 2. Okey, 2A tambah N sekali lagi, N tolak 1 jadi 14 tolak 1, D kita tak tahu nilai. Okey, kita permudahkan sampai menjadi sebutan yang paling mudah ni.
Jadi yang ini negatif 70 bagi 7 dapat negatif 10. Negatif 10 sama dengan 2A tambah 13D sebagai persamaan kedua. Okey, ni kita buat macam sistem persamaan. Persamaan kedua, tolak persamaan 1. Okey, kenapa saya tolak? Sebab saya nak hapus A, nak cari D. D ni beza sepunya. Okey, bila saya tolak, negatif 10 tolak 1, negatif 11. 2A habis. 13D tolak 2D, 11D. Jadi beza sepunya kita dapat negatif 1. Okey, sekarang kita nak cari sebutan terakhir. Bila kita dah tahu beza sepunya, okey, kita boleh cari nilai A lah. Okey, kita guna ni, sebutan terakhir adalah T14 sebab dia kata 14 kat sini kan. Okey, T14. Jadi A ni kita tahu sebab ini sebutan kedua 1/2. Beza sepunya kita dah dapat negatif 1. Jadi macam mana nak dapat sebutan pertama? Okey, 1/2 tolak dengan beza sepunya ni lah. Tolak negatif 1. Jadi dapat A adalah 3/2. Okey, bila A dah dapat 3/2, ganti dalam ni T14, 3/2 tambah 14 tolak 1 kurungan negatif 1. Jadi sekarang sebutan ke-14 kita adalah negatif 23/2. Okey, jangan keliru dengan yang penyataan ni. Penyataan ni dikata hasil tambah 14 sebutan pertama. Jadi dia S14. Tapi yang B ni dia nak sebutan terakhir, iaitu sebutan ke N lah. Sebutan ke N dia adalah 14. Okey. Okey, kita pergi soalan 7. Soalan terakhir untuk latihan intensif 5.1 untuk jenjang aritmetik. Okey, Yu Ming mendapat tawaran pekerjaan di 2 buah syarikat dengan tawaran gaji seperti berikut. Okey, syarikat A gaji bulanan RM3,500, kenaikan RM20. Syarikat B gaji tahunan RM46,000, kenaikan gaji RM1,000. Tengok 1 bulanan 1 tahunan. Okey, Yu Ming bercadang ingin bekerja selama 3 tahun. Syarikat yang manakah lebih sesuai untuk Yu Ming supaya dia dapat jumlah gaji maksimum dalam masa 3 tahun itu? Okey, tunjukkan jalan pengiraan anda dan hitung beza antara lebihan jumlah gaji antara kedua-dua syarikat itu. Okey, kita tengok syarikat A. Okey, rujukan gajinya RM3,500. Okey, sebulan naik RM20. Jadi 3,520, 3,540. Okey, seterusnya untuk rujukan gaji syarikat B. Okey, tahun pertama RM46,000, tahun kedua naik RM1,000, RM47,000, kemudian tahun ketiga RM48,000. Okey, jumlah gaji dalam masa 3 tahun untuk syarikat A. Okey, S36 lah sebab 3 tahun ada 36 bulan. Okey, jadi 36 bahagi 2. 3,500 ni adalah A. Okey, sebutan yang pertama dia. Tambah 36 tolak 1 dan darabkan dengan 20. Okey, jumlah gaji dalam masa 3 tahun syarikat A iaitu S36 ni sama dengan RM 138,600. Okey, kita tengok jumlah gaji untuk masa 3 tahun syarikat B pula. Okey, untuk syarikat B S3. Okey, untuk 3 tahun sama dengan 3/2. Kenapa kita tak tukar pada bulan? Sebab ini gaji tahunan. Okey, jadi tak perlu tukar pada bulan. Okey, jadi 3/2. 2 dan sebutan pertama dia adalah 46,000. Okey, N dia 3 tolak 1 dan kenaikan ataupun beza dia ni, beza sepunyanya adalah 1,000. Okey, kita tengok berapa dapat. Okey, sini jumlah gaji dalam 3 tahun untuk syarikat B adalah RM 141,000. Okey, dia nak beza. Okey, beza sekarang lebihan jumlah gaji 141,000 tolak 138,600. Ada 600 sini Okey, jadi dapatlah RM 2,400. Okey, jadi Yu Ming perlu memilih syarikat B dengan lebihan jumlah gaji sebanyak RM 2,400. Okey, itu sahaja untuk perbincangan latihan intensif. Sekian, terima kasih.